lailan. Tadi bila sebut asra, berjalan malam, dalam konteks timing dah, jalan malam. Padahal stop dah, cukup dah. Tiba-tiba mari lagi kalimah lailan, malam. Untuk apa lagi? Mari kalimah lailan. Asra tu berjalan malam dah. Ni malam pula. Sebab kalau tak ada datang kalimah lailan ni, mungkin kita boleh ingatkan macam ni. Bila sebut asra berjalan malam, satu malam penuh ke? Satu malam suntuk ke? Banyak malam daripada siang ke? Macam-macam boleh diperbahaskan. Tapi bila datang lailan, menunjukkan hanya sebahagian malam saja, bukan satu malam panjang, bukan satu malam yang penuh, sikit saja. Daripada apa? Informasi Al-Quran menceritakan apa? Makan, aspek makan, bukan makan ni, makan bahasa Arab tu maksudnya tempat. Minal Masjidil Haram, tempat bermula Masjidil Haram, lokasi dia bumi Mekah. Ilal Masjidil Aqsa, tempat sasaran, tempat mendarat, tempat destinasi terakhir Masjidil Aqsa. Di mana? Di bumi Baitul Maqdis, di Palestin, di Jerusalem, atau disebut dulu dengan nama Ilyam. Okey, sekarang disebutkan tempat. Bila sebut tempat, dua-duanya merujuk adalah tempat yang istimewa, tempat yang suci, tempat yang penting bagi umat Islam. Tempat yang bermula tu adalah tempat apa? Tempat bermula tu ialah tempat kiblat bagi umat Islam. Tempat sasaran adalah kiblat sebelumnya. Dan ni adalah peristiwa Isra, belum hijrah. Maksudnya belum berlaku peralihan kiblat. Walaupun bermula di Baitullahil Haram di Mekah, tapi kiblat solat pada masa tu masih lagi berpaksi dan kiblat pada Masjidil Aqsa. Nanti hijrah ke Madinah 17 bulan lepas tu baru tukar kiblat. Ni nak menunjukkan dengan batang tubuh Rasulullah untuk memadukan, mempersatukan kembali dua kiblat yang besar dan penting bagi umat Islam ni. Kalau dahulu adanya nabi-nabi sebelumnya, siapa yang pernah ada di bumi Palestin? Nabi Ibrahim alaihi salam, anaknya Nabi Ishaq alaihi salam, cucunya Nabi Yaqub alaihi salam, cicitnya Nabi Yusuf alaihi salam sebelum berhijrah ke bumi Mesir. Kemudian masuk pula nabi-nabi selepasnya. Nabi Musa tak dan masuk, Nabi Harun tak dan masuk, tak apalah Nabi Yusha bawa masuk. Lepas tu banyak nabi-nabi berada di sini. Yang dominasi belah Masjidil Haram ialah anak keturunannya belah Bani Ismail. Yang dominasi belah Masjidil Aqsa banyak Bani Israel. Tapi Rasulullah ni sebab Nabi dan Rasul yang terakhir, dia nak memadukan dan menyatukan kembali dua tempat yang istimewa ni. Baik, secara umum berapakah jarak di antara keduanya? Kita pun tak tahu jarak, kita bukan juru ukur. Kita ambil panduan daripada orang hak ukur lah. Bukalah jurnal, bukalah artikel, bukalah bahan bacaan. Paling koman pun, maksud koman tu hak paling pendek, jarak yang dicapai 1250 km. Ada kata 1350, ada kata 1500. 1250, 1350, 1500. Kita ambil hak paling panjang lah, 1500. Sebab bab mengukur ni siapa yang ukur? Manusia. Bila manusia biasalah, kawan ni ukur teweng kau ni, kawan ni ukur yang ni, ni lebih sikit, ni kurang sikit. Jadi berpada-padalah. Kita ambil 1500. Jadi jarak 1500 km antara Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ni, kalaulah kenderaan pada zaman Rasulullah, zaman dulu-dulu, yang dominan nak berjalan jauh ni sama ada unta ataupun kuda. Dan jarak kebiasaan yang pernah mereka lalu dan tempuh, satu hala mengambil masa sebulan. Paling lambat sebulan 10 hari. Rasulullah pi tak balik ke? Balik, maksudnya kena 2 hala. Maknanya kena pi sebulan, balik sebulan. Kalau paling lambat
sebulan 10 hari, balik 2 bulan 20 hari. Tu bahagian bawah saja. Ni macam mana pula hak naik ke langit nak turun lagi, balik malam tu juga. Sebab tu yang jadi tak berapa nak beriman, tak berapa nak percaya ni. Baik, Rasulullah pi naik apa? Naik satu jenis binatang tunggangan. Kenderaan yang bawa Nabi tu nama dia Burraq. Itu kita tak mau cerita panjang lah, itu 40 kali dengar dah. Burraq yang bawa Nabi. Sifat Burraq ni ialah binatang daripada teknologi langit, binatang dari syurga, dari unsur cahaya. Jibril yang teman Nabi, malaikat unsur cahaya. Walaupun kita faham unsur cahaya pada Jibril mungkin lagi hebat daripada unsur cahaya pada Burraq. Semua tu ada unsur cahaya, tapi tingkatan unsur cahaya tu pasti tak sama. Kita ambil level yang paling rendah bila berbicara mengenai konteks cahaya kita ni. Baik, cahaya ni apa kelajuan dia? 1 detik, 1 saat, berapa kelajuan cahaya boleh pergi? 1 saat saja, 1 second, berapa kilometer? Berapa ratus ribu kilometer cahaya boleh pergi? Berapa? 300,000. Dia bukan 300,000, adalah 299 berapa-berapa tu, tapi kita genapkan 300,000 tuan-tuan. Bayangkan kelajuan cahaya 1 second, 1 saat, 1 detik, dia dah boleh sampai 300,000. Ambil 1 detik saja 300,000 ni, kalau letak di Masjidil Haram, pi ke Masjidil Aqsa, berapa kali jadi macam ni? Nak cukupkan 300,000. Kita hanya 1,500. 1,500 nak bagi cukup 300,000, agak-agak ting 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 ting, berapa kali? 300,000 tu kena bagi 1,500, tengok berapa kali dia punya hala tu baru 1 second. Tu baru 1 second dah boleh berapa kali dah. Jadi pelik ke tak? Pelik ke tak? Kalau nak balik malam tu juga tak boleh. Contoh, jarak antara bumi kita dengan bulan. Bumi dengan bulan 350,000 kilometer. Lebih 50,000 saja. Jadi cahaya bulan nak sampai ke bumi hanya perlu 1 second. 1 second 300,000, kita nak 50,000. Maknanya second yang kedua tu kena belah lagi. Sebab 300,000 tu kita nak 50, belah berapa kali belah lagi. Ambil sikit hak yang kedua second tu, masuk dalam ni. Maksudnya dah sampai. Matahari nak sampai ke bumi berapa minit? 8 minit. Maksudnya pancaran cahaya matahari yang paling awal kita terima pada setiap pagi, sebenarnya mereka sudah bergerak 8 minit yang lalu lagi. Mereka dah pancar 8 minit yang lalu. Zoom, laju ni tak sampai lagi. Hak pertama kita terima, hak kita hadap tu minit ke 8, nak abang jauhnya. Dalam jauh tu laju tu. 1 saat 300, 2 saat 600, 3 saat 900, 8 minit baru sampai. Jauhnya. Sebab cahaya ni ada 2 sifat. Satu disebut visible, satu disebut unvisible. Visible yang macam mana? Visible yang macam ni lah. Cahaya matahari yang kita boleh nampak, kita boleh tengok. Cahaya lampu kita pasang malam, cahaya lampu Kalimatan, cahaya lampu telefon, cahaya lampu suluh. Dia ada sumber ni, kita sebut cahaya hidup, visible light. Kalau unvisible light, dia panggil cahaya mati. Contoh macam microwave, radio wave, x-ray, gamma ray, infrared, ultraviolet. Itu jenis-jenis dia panggil cahaya mati, invisible light. Lepas tu masing-masing ada level dan tingkatan tu. Dia tak sama, ni lagi kuat, ni lagi power. Sebab tu saya perbandingkan tadi, cahaya daripada unsur Burraq mesti tak sama daripada unsur Jibril, walaupun dua-dua tu ada unsur demikian.